Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwa al-muhtadi wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillahi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من أن ينقص من أجورهم شيء. Kau kemukar salam Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimin yang rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini sesama kita panjangkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam kuliah kita yang seterusnya membicarakan kitab yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Abdul Fattah Abu Huda Al-Halabi As-Sunni, iaitu kitab Rasul Mu'alim. Ini Nabi SAW sebagai pendidik yang dulu. Dalam kitab ini, pengarang kitab ini, almarhum Syekh ini memasukkan 40 kaedah ataupun cara ataupun teknik Rasulullah SAW mendidik dan mentarbiyah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita sekarang ni tak berapa lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1434 Hijriah ni dalam satu dua hari lagi. Malam lusa, hari Isnin malam Selasa nanti kita akan meninggalkan tahun 1434 Hijriah dan masuk ke tahun 1435 Hijriah. Seperti mana yang dilakukan di mana-mana masjid dan surau, kita mengadakan majlis bacaan doa akhir tahun 1435 Hijriah dan awal tahun 1435 Hijriah, yang mana tidak letakkan tujuannya untuk kebaikan semata. Jadi kerana ada suara-suara yang mengatakan ini tidak ada Islam dan sebagainya. Tapi apabila disebut tentang doa, maka doa itu adalah satu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ud'uuni astajib lakum. Surah Al-Azim, surah Ghafir ayat 60, mampunya dan berfirmanlah Tuhan kamu, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan perkenankan permohonan kamu. Jadi kita berdoalah pada akhir tahun, pada saat-saat menjelang akhirnya tahun 1435 Hijriah, kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan
Allah SWT menerima segala amal-amal soleh yang kita kerjakan sepanjang tahun ini, tahun 1433 Hijriah ini. Dan kemudiannya nanti apabila telah berkumandang azan maghrib, setelah kita mengerjakan solat fardu maghrib berjamaah, akan membaca doa awal tahun. Kita memohon kepada Allah SWT beberapa perkara, antaranya disihatkan tubuh badan, dicerdaskan akal fikiran, diperkuatkan iman, dimantapkan amal kita semakin baik pada tahun 1433 Hijriah ni. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan oleh Allah SWT untuk terus melakukan amal-amal soleh. Kita dihindarkan daripada Allah SWT dari kesibukan dunia yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah SWT. Jadi doa ni tidak ada masalah. Tak ada masalah pun kita buat. Kalau kita tak buat pun tak jadi masalah juga. Terpulanglah siapa yang rasa diri dia fakir, dhaif, miskin, berdoalah kepada Allah SWT. Kalau dia rasa diri dia kaya, dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia senang, tak payah berdoa kepada Allah SWT. Tapi kita ni sebagai hamba Allah yang fakir, sebagai hamba Allah yang lemah, kita eloklah berdoa kepada Allah SWT. Jadi kita lakukanlah, sama ada bersendirian ataupun secara beramai-ramai di masjid dan di rumah kita. Kan dalam surah Yasin pun banyak. Kita tengok banyak surah Yasin memasukkan sekali doa akhir tahun dan awal tahun. Sebelum tu buat tahlil sikit. Tahlil. Kalau tak baca Yasin pun buat tahlil. Dalam doa arwah tu masuk sekali. Kerana apa? Kerana ada di antara kita yang sudah tidak akan bertemu lagi dengan tuan baru. Macam sahabat saya, seorang pegawai polis besar. Allah Ta'ala ambil semula, Allah Ta'ala bawa semula dia ke hadratnya pada hari Isnin yang baru, pada hari Selasa, hari Khamis baru. Mari voice tak sempat nak bertemu dengan tahun baru 1435 Hijriah, tak sempat nak bertemu dengan tahun baru Hijrah. Allah Ta'ala takdirkan pada penghujung Zulhijjah. Setakat itulah hayat ini di dalam alam dunia. Kita bersyukur, kita berdoa itu sendiri pun tanda kesyukuran kita kehadirat Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala memanjangkan hayat kita, memanjangkan umur kita, sehingga kita boleh bertemu dengan tahun baru. Walaupun umur kita bertambah, tapi kita memohon kepada Allah agar umur kita bertambah itu dalam kebaikan, fi khair, dalam kebaikan. Bukan umur kita bertambah itu melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tak apa maksud itulah saya baca hadis Nabi tadi. Man sanna suratan hasanatan, siapa yang menganjurkan satu kebaikan, bagi dia pahala kebaikan itu, dan orang yang menuruti kebaikan itu juga mendapat pahala. Siapa-siapa yang melakukan kebaikan yang sama akan mendapat pahala yang sama sehinggalah hari kiamat, tak berkurang sikit pun. Kata orang yang mula-mula buat doa awal tahun akhir tahun ni, saya melihat dalam kitab ada bertanya kepada sahabat-sahabat daripada seorang ulama namanya Abu Qudamah Al-Maqdisi, yang mula-mula membaca doa akhir tahun awal tahun ni. Dia yang mula dapat 100 pahala. Contoh 100 pahala. Yang ni pun sampai kita ni pun dapat 100 pahala. Tak mahukah kita ni pahala? Kita ni adalah semayang malam, puasa malam, baca Quran malam, nak berdoa pun malam. Jadi kita berdoalah kepada Allah SWT untuk akhir tahun dan dapat pahala. Pahala mengikuti kebaikan yang dianjurkan itu. Walaupun kebaikan itu tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat sekalipun, pada zaman tabi'in sekalipun, pada zaman salafus salih sekalipun, tapi ia merupakan satu kebaikan. Berdoa itu satu kebaikan. Bila kita ikut kebaikan yang dilakukan itu, kita amal kebaikan yang dibawa itu, pahala pun serupa macam mana orang yang mula-mula menganjurkan kebaikan itu. Macam kita buat tilawah Al-Quran lah. Siapa dia yang mula-mula menganjurkan tilawah Al-Quran, dia dapat pahala.
Yang menganjurkan selepas-selepas dia sampai negara, sampai ke peringkat negeri, daerah, kampung, mukim, kampung, semua dapat pahala yang sama. Sehinggalah ke hari kiamat tidak kurang sedikit pun. Kalau Tunku Abdul Rahman Putra dapat 1000 pahala, contoh 1000 pahala. Dosa, soal dosa dia jangan cakap lah kan dia dong. Dia pun resmi kilarah. Itu jangan petikai lah. Itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita tengok pahala yang dia buat, kebaikan yang dia buat. Tengoklah kebaikan yang dia buat. Kata dia dapat 1000 pahala, contoh. Jadi kalau kita ikut kebaikan yang dia buat tu pun dapat 1000 pahala juga sampailah ke hari kiamat. Jadi saya nyatakan demikian supaya tuan-tuan jangan ragu. Pokok ada yang rasa tak yakin, bertanya-tanya, boleh Ustaz kita baca doa akhir tahun awal tahun ni? Tak ada masalah. Pasal ia adalah satu kebaikan. Lain kalau kita buat acara-acara yang bertentangan dengan syariat, ada bakar-bakar pula, pasal pula, tak betul lah. Kita sudah mencampur adukan kebaikan dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Ada pula sembelih ayam pula. Ni kena sembelih ayam ni. Orang dulu dia sembelih ayam. Ayam bukan sebarang ayam, mesti kira ayam putih jantan. Kalau tak boleh. Kita tak ada mana. Orang-orang ni nak buang sial pada tahun baru, tak boleh kan? Itu sudah bercampur aduk dengan adat yang tak betul, yang bertentangan dengan syarak. Tak ada sial majal kata Nabi SAW pada haiwan tertentu, pada binatang tertentu, pada bulan tertentu, pada tumbuh-tumbuhan tertentu, pada orang tertentu, tak ada. Jadi kalau ada percampuran tu memang tak boleh lah. Tapi kalau setakat kalau kita baca doa akhir tahun, awal tahun, selepas kita buat ceramah, macam malam Musa nanti di Masjid Sultan Al-Syah ada ceramah. Ceramah lepas maghrib tu pada doa akhir tahun tu, lepas maghrib baca doa akhir awal tahun, lepas tu dia adakan ceramah perdana Mak Hijrah. Boleh lah. Tak masalah. Itu pun ada pahala dulu. Kan? Zaman Nabi ada buat ceramah Mak Hijrah? Ada. Zaman sahabat ada buat ceramah Mak Hijrah? Tak ada. Kenapa zaman kita sekarang buat ceramah Mak Hijrah? Sebab nak memberi pencerahan kepada orang tentang sejarah hijrah Nabi SAW dan kaitannya dengan kita pada akhir zaman ni. Jadi dapat pahala juga. Syukur macam doa tu. Semuanya itu adalah kebaikan yang akan diberi Allah SWT pahala kepada kita. Asal saja nawa itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu rasuluhu a'lam. Baik, kita teruskan dengan pengajian kitab. Kitab Rasul Mu'alim, surat 40. Bab yang seterusnya, Rasulullah SAW membasmi butuh huruf. Baik, telah mengenal pengarang kitab ni almarhum Asy-Syaikh Dr. Abdul Fattah Abu Huda Al-Halabi As-Suri. Tidaklah menjadi suatu keheranan apabila baginda mampu mendidik generasi yang ramai dalam waktu